بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبقى المتدين والنباء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di hadapan Allah Taala. Sebelum itu, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Ketua Umar Ustaz Izzat, yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau, Timbalan Pengurusi Surau, Pengurusi Satuan Penduduk, Pengurusi KLT, pengurusi JMB, imam-imam, bila-bila, EJK Surau Al-Yaqin, serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala. InsyaAllah pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kuliah ataupun untuk ceramah perdana yang bertajuk Isra' dan Mi'raj, yang mana akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat, iaitu Ketua Umar kita, yang mana akan mengupas sedikit tentang Isra' Mi'raj. Yang mana dari kita juga dalam masa sama hampir nak sampai ke bulan Ramadan. Kita tidak akan masukkan sedikit apa persiapan kita, pengajaran-pengajaran yang boleh kita diambil. Jadi tanpa masa lagi, saya pula kepada Ustaz untuk meneruskan kepada kita pada malam ini. Tafadhal masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita rafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnianya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, atba' tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kuasa Surau Al-Yaqin, para asatizah, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan saat yang masih berbaki umur kita ini, Allah masih akan rezekikan kita dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, yang ramai lagi orang di luar sana masih mencari akannya, tapi Allah pinjam ke atas tiap-tiap kita dengan nikmat tersebut. Maka memperbanyakkan syukur kepada Allah merupakan tanggungjawab kita atas nikmat ini. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asbab daripada usaha dakwah baginda biiznillah azza wajal kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam tersebut. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan menyentuh juga tentang perjalanan insan agung ini. Maka memperbanyakkan selawat menjadi tanggungjawab kepada kita sebagai orang yang mengaku umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengira hari, tempat, masa dan seumpama dengannya. Malah pesan guru kami, jika ingin melihat afdal atau utamanya sesuatu amal, maka lihatlah pada kedudukannya di sisi Allah. Seperti misal kita tengok selawat itu sendiri merupakan salah satu daripada rukun yang utama di dalam salat yang 13 itu. Dan ia merupakan perkara yang kata Khatib Imam Syarbini rahimahullahu ta'ala menjadi salah satu daripada 5 syarat minimum untuk mendapat khusyuk di dalam salat yang kita lakukan. Yang baru lepas tadi, yang nak salat sekejap lagi dan seterusnya. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan insya-Allah pada malam ini saya yakin kita akan bicarakan satu tajuk yang tuan-tuan perempuan dah selalu dengar. Tak? Kalau umur kita 60 tahun, paling kurang 60 kali dah dengar. Kalau 50 tahun, 50 kali dah dengar. Maka mungkin ada orang kata, mari buat apa lagi Ustaz? Ya, dengar selalu dah Al-Isra' wal Mi'raj. Tapi insya-Allah malam ni saya nak buat ringkasan je. Kalau nak cerita tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu semua makruf dah. Daripada mana ke mana, naik apa, kemudian buat apa, makruf. Maka saya bagi ringkas je yang tu. Kemudian kita akan pergi kepada ibrah, yakni pengajaran terbesar daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Baik. Secara ringkas ni ulang kaji je lah sebab ingat belaka dah, tahu dah kan. Anak darjah 1 pun ingat kisah ni. Pada malam yang penuh agung itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu tempat ke suatu tempat dan ke tempat yang lainnya dengan perjalanan yang kita kira sangat luar biasa. Tak? Sebab apa? Perjalanan yang logik akal tak mampu sampai. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kalau tuan-tuan buka Google Maps sekarang, saya tengok 3 hari lepas, sekitar 1563 lebih kurang lah jarak dia kan, daripada Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestin. Baik. Yang menariknya, perjalanan yang sepatutnya memakan masa kalau naik kuda perang. Kuda perang ni kira kuda paling gagah, 2 bulan jadi 1 malam. Tak? Kemudian naik pula di-mi'rajkan oleh Allah SWT ke langit. Kena orang tanya, ya ke jauh Ustaz? Jauh, sebab nama sendiri tu dah jauh. Yang ni fawaid yang saya ambil daripada guru kami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih perkataan Masjidil Aqsa, nak cerita jauhnya. Masjidil Aqsa itu sendiri menceritakan jauhnya keadaan tersebut. Kenapa? Kita tengok dalam surah Yasin. Kalau tak kita baca lah malam ni kan. Ni kita ada kuliah kejap. Di pertengahan surah dikisahkan tentang seorang lelaki yang namanya Habib An-Najjar. Tak? Saya sempat ziarah makam beliau di Antakya, di antara perjalanan pertengahan di antara Turki ke Syria. Habib An-Najjar ini, kata para ulama mufassirin, beliau adalah seorang pemuda, rajulun, sebab Allah yang sebut dalam surah Yasin itu tentang seorang lelaki yang mana keadaan fizikal dia tu tak berapa nak sempurna macam kita, bongkok sikit. Rupanya pun tak smart lah, kita kata macam tu imam kita kan. Tu imam kita kira paling smart lah di sini, tak ada orang boleh lawan dah. Walaupun dalam keadaan begitu, Allah SWT rakamkan kisahnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Menceritakan waja'a, kalau kita belajar taranum, ja'a tu kan panjang sikit dia punya lenggok tu. Kenapa? Menceritakan jauhnya dia sampai tu. Waja'a min, ja'a tu kenapa? Datang. Panjang tu menceritakan min aqsal Madinah, daripada hujung bandar paling jauh. Rajulun, seorang lelaki dan keadaan yas'a, tergesa-gesa. Dia datang cepat sungguh untuk apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia kata, oi kaum aku, marilah kita ikut apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul pada masa tersebut. Cerita tu panjang lah, dan tafsir surah Yasin tu akan jumpa, boleh balik buat murajaah masing-masing. Cuma nak sebut, diceritakan ayat itu datang seorang pemuda namanya Habib An-Najjar, kata para mufassir, dari satu tempat yang sangat jauh. Maka malam tu pun Nabi dijalankan dengan lebih jauh daripada itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, satu tempat yang sangat jauh. Kalau kira sekarang 1500 kilo lebih tu lah. Boleh buka tengok dalam Google Map sekarang canggih. Jangan buka Waze tuan-tuan, nanti dia kira jarak sini pergi Masjidil Aqsa jauh sungguh, berbelas ribu kilo. Ni kena tengok Google Map, baru jumpa. Baik. Namun perjalanan yang dianggap mustahil pada akal manusia yang tidak beriman dibenarkan oleh Allah SWT. Di mana bukti dia? Kita mulakan. Biasa kalau kita baca peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, saya dah bawa kitab di malam ni. Bukan bawa maksudnya jual tak, ni kitab saya lah tuan-tuan, nak cari di kedai lah kan. Di sekitar ni banyak ni, di Syabab dan sebagainya. Kalau kita buka dalam surah Al-Isra', biasanya orang baca ayat tu lah. Sedangkan banyak lagi dalam surah An-Najm dan sebagainya menceritakan tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Cuma kenapa nak mula dengan surah Al-Isra' juga? Sebab ada pengajaran paling besar di situ untuk menjawab segala tohmahan, menjawab segala fitnah dan tipu daya. Hatta kalau tuan-tuan sempat khatam kitab Kifayatul Muhtaj yang membincangkan tentang Al-Isra' wal Mi'raj, kita akan jumpa banyak lagi mukjizat yang Allah pinjamkan kepada Nabi, asbab daripada peristiwa agung.
Kita tengok ayatnya dulu. Allah sebut dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama. Ya, kalau buka surah Isra, satu ayat ni je pun yang kira spesifik bincang tentang Isra wal Mi'raj. Tapi dalam surah An-Najm banyaklah, nanti kita tengok insya-Allah kalau sempat. Allah mulakan dengan lafaz yang sangat agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Muqaddimah ayat tu Allah mulakan dengan lafaz tanzih. Bila Allah mula dengan ayat tanzih ni, ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sana sendiri telah menjawab semua persoalan. Yang orang kata tipu, bohong, logik ke, jadi, boleh ke, jawab siap dah. Sebab apa? Maha suci Allah. Bila sebut suci ni daripada segala perkara, penipuan, pendustaan, tidak logik sebagainya, habis, clear. Maka maha suci Allah asra bi'abdihi, yang memperjalankan. Bukan Nabi jalan sendiri, Allah yang memperjalankan. Kita tahu bahawa dunia ini darul asbab, tempat yang bersebab. Maka yang memiliki segala sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Maka Allah nak buat suka hati ya. Kalau kita benda yang tak munasabah di akal fikiran, contoh Chong Wei umur 36 menang Commonwealth, tak logik dah. 36 ni belakang sakit, menang. Baru ni sebelum Chong Wei menang, ada seorang budak Malaysia dapat mula lumba motor petak ke-9 MotoGP. Apa nama dia? Lupa dah. Saya pun tak ingat dah nama dia. Tak pernah ada dalam sejarah Malaysia. Kita kata tak logik Ustaz, tapi dia berjaya. Kalau yang macam tu kita rasa tak logik, itu dilakukan oleh manusia. Tapi ada benda yang lebih besar daripada itu, dilakukan oleh pemilik segala manusia. Apa tak logiknya? Kalau yang manusia tak logik pun manusia boleh buat, kita kata. Naik ke langit lah, naik ke langit lah, naik ke bulan lah, naik roket, buat satelit dan sebagainya. Yang kita rasa dulu tak logik di akal, tapi hari ini telah berlaku. Dulu ayah-ayah kita pergi Mekah 6 bulan, 3 bulan pergi, 3 bulan balik, naik kapal air. Sekarang pergi Mekah nak balik hari pun boleh. Balik hari pun boleh. 8 jam perjalanan, 16 jam pergi balik, selesai. Kalau setakat ada urusan, kalau kami mutawif, pergi ada visa, pergi terbang, settlekan, patah balik hari yang sama. Dulu kita kata tak logik, sekarang logik. Maka jika manusia ada kemampuan untuk mencipta kapal terbang, apalah sangat dengan kuasa Allah yang maha kaya itu, yang maha agung itu, untuk memperjalankan hamba-Nya dengan sangat mudah, jauh daripada logik lagi pun. Sebab apa? Maha suci Allah yang memiliki segala-galanya. Kemudian menariknya dalam ayat itu, Allah kata asra bi'abdi. Kenapa Allah tak pilih rasulih, nabi? Padahal itu adalah rasul, itu adalah atau habibi, kekasih aku, Allah kata. Kenapa pakai abdi? Sebab Allah nak didik kita manusia. Kat sana ada satu penanda aras, atau kita kata KPI, bahawa nak jadi orang yang boleh berlaku banyak kelebihan, boleh dapat banyak keistimewaan di sisi Allah, mesti jadi yang paling tinggi makamnya, martabatnya, iaitu abdihi, hamba. Tapi hamba yang macam mana? Spek dia mesti spek macam Nabi SAW. Akhlaknya, amalannya, perbuatannya, muamalah sehariannya. Sehingga pernah sahabat tanya kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, boleh tak khabarkan kepada kami bagaimanakah akhlak baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka kata Aisyah, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Nabi ni akhlak Quran. Apa ada dalam Quran, yang itulah ada pada batang tubuh Nabi. Yang ni saya berani sebut je lah. Nak kata amal takut juga tuan. Akhlak macam Nabi ni kira Allah. Kita orang minta traffic light pun geram lah. Apa botong itu, orang lain botong, marah dah. Nabi tak. Ada satu kisah ketika mana Nabi SAW satu hari dalam perjalanan nak pergi semayang, tengok-tengok tak ada orang yang selalu ganggu beliau. Dalam kisah ini, tuan-tuan boleh buka dalam Hikmah Maktum, Syekh Safir Rahman, cerita panjang kisah ni. Saya ambil pendek je. Nabi pun pergi ziarah budak ni, budak lelaki, rajulun, syabab lah, pemuda, umur belasan tahun. Ketuk pintu rumah, ayah dia buka. Nabi tanya, "Mana anak ni?" Ayah kata, "Ada kat dalam." "Lama tak nampak?" "Tak sihat." Nabi masuk ziarah. Budak ni agama apa? Yahudi. Ayah dia Yahudi juga lah. Nabi pergi duduk sebelah dia. Dia ni yang suka kacau Nabi ni. Baling tu lah, baling ni lah, kacau macam-macam sepanjang usaha dakwah Nabi di sana. Nabi tanya, "Kenapa?" "Tak sihat." Waktu dia dalam keadaan uzur yang sangat teruk lah, nazak lah kalau bahasa kita ni ya, nazak. Akhirnya ringkas cerita tu panjang sampai 8.30 pula. Ringkas cerita, akhirnya Nabi kata, "Kalau kau nak selamat, wahai budak, wahai ghulam, budak lah, ikut apa yang aku cakap." Apa dia? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Belum sempat budak tu jawab, dia duk orang nak sambung ke tak, sebab dia agamanya apa? Yahudi. Tiba-tiba ayah dia kata,
wahai anakku, ikut apa yang disebutkan oleh Abul Qasim. Abul Qasim ni gelaran kepada Nabi SAW. Bila ayah dia sebut, anak tu pun ikut. Pendek cerita lagi, dia meninggal dunia dalam keadaan Islam. Cuma poin dia apa? Kenapa ayah ni berani kata kepada anak dia yang sama-sama dengan dia Yahudi, suruh ikut Abul Qasim? Dia kata ikut Muhammad ni kerana dia tahu akhlak yang ada pada Nabi ni akhlak yang baik. Nabi bukan orang yang menipu, bukan orang yang ikut dah. Kita pantang lepa menipu, tuan. Contoh, tadi nak keluar sembahyang maghrib, isteri pesan, bang, balik nanti beli gula sekilo, susu tin 2. Okey, mari sembahyang. Beri duit tak? Tak. Ingat pun tak, angguk je. Suami biasalah, saya pun telefon ni pasal tadi WhatsApp. Kalau tak, beri duit pun tak bawa. Tak bawa sungguh. Memang tak ada. Director kot, Allah alam, saya pun tak ingat, tak tahu dah. Balik tu keluar, lupa dah. Sampai depan pintu rumah, bagi salam, Assalamualaikum. Salam. Isteri buka, masuk. Bang, gula beli. Ligat terus kepala. Ajak nak beli tadi, kedai pergi dah, gula habis. Ya ke gula habis entah? Pemohong. Tapi kenapa sebut? Supaya isteri tak merajuk. Taklah salah, yang tu helah kan. Kita terlupa nak buat macam mana. Tapi nak sebut itulah lisan kita. Musing manjang. Tapi Nabi tak. Sebab tu berani si ayah ni kata kepada anak dia, Atba' Abul Qasim, ikut apa yang disebut oleh Abul Qasim. Kenapa? Lisan Nabi yang jujur, akhlak Nabi yang baik. Dibuktikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu kalau kita baca dalam kisah ketika mana Nabi pernah bercerai seketika dengan anak Sayyidina Umar, Hafsah. Kan? Kita tak dengar cerita macam zaman sekarang. Cerai je masuk berita, cerita dia ni teruk suami saya ni. Selama ni kahwin elok je. Bercerai teruk habis. Suami pun balas, isteri saya teruk begini. Kenapa cerita tu berlaku? Sebab kita di luar rumah lain, dalam rumah lain. Luar rumah malaikat, dalam rumah syaitan. Itu kita. Tapi Nabi luar rumah, dalam rumah, siang malam sama je, 24 jam. Kenapa? Itulah akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pertontonkan kepada kita. Sebab tu tak ada cerita yang tak manis yang datang walaupun penceraian itu pernah berlaku. Nak cerita kepada kita, akhirnya anak muda tadi memeluk Islam dan mati sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT. Pengajaran paling besar kepada kita, itulah ciri yang kena ambil, yang ada pada batang tubuh Nabi SAW. Banyak lagi contoh lain. Nak cerita kenapa Allah pilih perkataan abdi ini, hamba, dan apa lagi KPI yang kena dicapai selain daripada berkata yang benar, tengok ibadah Nabi. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab sirah, ataupun manaqib para ulama, ataupun boleh buka dalam Hayatus Sahabah. Tak ramai yang dicatatkan dalam sejarah Islam yang mampu sembahyang malam sepanjang malam. Tapi siapa yang boleh buat? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat. Kita jangan kata qiyamul lail, tuan-tuan, tapi saya yakin insya-Allah bermula bulan depan sekitar 5 bulan, semua orang boleh qiyamul lail. Kenapa, tuan-tuan? Semua tahu tu. World Cup start. Game 3.30 boleh bangun insya-Allah qiyamul lail. Sebulan sampai 15 Julai insya-Allah. Kita sebulan lebih kat 2 bulan. Boleh qiyamul lail. Kenapa? World Cup. Bulan lain tak ada dah. Yang banyak qiyamul lalai. Bangun malam lalai. Gitulah mengarut main. Itu kita. Tapi nak cerita, itulah ciri yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya perasan ada kat atas ni 7 sunnah Nabi SAW. Yang ketujuh dia sebut apa? Beristighfar setiap saat atau setiap masa. Itulah sifat Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, Imam Ghazali tulis dalam Ihya. Kalau tuan-tuan baca Ihya jumpa hadis ni. Dalam kitab Taubah kata Nabi SAW, innaha la yughana ala qalbi, sungguhnya hati kita ini lalai dan leka, kata Nabi. Hatta astaghfirullah fil yawmi wal lailati 70 marrah. Sehinggalah kita minta ampun pada Allah Taala, taubat, tuan-tuan. Bukan sekadar istighfar je, dengan sungguh-sungguh, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nabi buat 70 kali sehari. Sedangkan Nabi ada dosa ke? Tak. Allah janji dah, dosa Nabi Allah ampun, ma taqaddama wa ma ta'akhir. Yang nak mari ke yang dah lepas semua Allah ampun, kalaupun ada. Dan Nabi memang tak ada Allah pelihara, tapi dalam keadaan begitu pun masih minta ampun tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri hamba. Itu adab antara makhluk dengan khaliq. Makhluk ni kita, khalik ni Allah Subhanahu wa taala. Yang tu dulu kita kena muhasabah sebagai mukadimah, pengajaran paling besar yang boleh kita ambil. Sejauh mana kita telah mempersiapkan diri sebagai abdun, hamba Allah, untuk pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila? Wallahu a'lam. Mungkin esok, mungkin malam ni. Nak macam saya duduk di taman saya, Seksyen 6 Bukit Mahkota. Taman tu taman veteran tu tak. Surau ni saya kira lagi ni ramai rambut hitam. Surau saya je rambut hitam. Biro Pemuda Surau, Dr. Mukmin, Timbalan Rektor Kuis, umur 53. Biro Pemuda, tuan. Tak muda langsung. Nak sebut betapa tuanya orang duduk taman tu. Biro Pemuda Surau kita umur berapa? Sini.
30. Pemuda lah. Ni 53, itu petua tuan. Kalau tak mari surau jadi petualang ni. Nak sebut tak adanya orang muda. Tapi sepenuh-penuh itu orang tua, surau penuh alhamdulillah. Tapi tiap-tiap hari dalam WhatsApp, pagi Ustaz, lapang ke orang lorong ni meninggal. Pagi petang ada orang lorong meninggal. Surau saya tu duduk dalam grup tu, duduk grup taman, memang insaf. Hari-hari paling kurang seorang meninggal. Nak sebut kepada kita mati tu boleh datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sampainya kematian, Allah tak akan lambat atau cepatkan walaupun seketika. Jadi apa kena buat? Kena bersedia menjadi hamba yang terbaik sebelum pulang bertemu Allah. Dan Allah didik kita dalam ayat ini. Bagaimana nak jadi hamba yang terbaik? Kena ikut KPI yang telah diletakkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Selesai secara asas perbincangan surah Al-Isra pada ayat pertama. Kalau saya nak baca semua tak ada tuan. Nampak nipih. Tapi kalau nak baca dhabit dia semua tak habis lepas ni 8:10 dah. Masa kejap je. Baik. Cukup yang tu dulu untuk pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua. Yang pertama tadi, Maha Suci Allah, lafaz tanzih itu membersihkan daripada semua tipu daya, pembohongan, penipuan, penafian yang disebut oleh orang yang mentahmah dan membenci agama Allah. Yang kedua, menjadi hamba yang terbaik. Kena belajar daripada peristiwa ini. Jangan sekadar Isra Mi'raj kita hanya mendengar cerita perjalanan Nabi Allah seronok, ustaz, ajib. Betul. Tapi kena belajar apa yang boleh diamalkan. Tindakan selepas belajar tentang peristiwa ini. Malam ni saya kupas yang tu. Tentang plot peristiwa tu tuan-tuan dah ma'ruf sangat. Balik, tengoklah balik nota tahun lepas, nota 2 tahun lepas. Kalau saya tak suruh tengok ni memang tak tengok dah. Tulis malam ni esok lupa. Jadi tengok. Boleh ingat balik tentang peristiwa. Malam ni kita pergi pada ibrah. Saya lompat sikit. Kemudian antara yang boleh, kalau banyak-banyak kita tengok orang yang belajar atau kita kata mengambil pengajaran daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bila diceritakan tentang syurga dan neraka. Allah pertontonkan kepada Nabi indahnya syurga, azabnya neraka, balasan-balasan kepada sebahagian mereka yang taat dan yang ingkar. Maka yang kita kena belajar bukan mengambil atau mendengar semata-mata cerita, tapi belajar bagaimana nak menjadi seperti ahli syurga tadi dan mengelak daripada menjadi ahli neraka. Antara orang yang dibakar dalam neraka Allah, siapa? Ingat lagi tak kisah Isra Mi'raj? Dipertontonkan orang-orang yang akan diazab dalam neraka Allah. Sifat mereka apa? Ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah suruh tak buat, yang Allah larang dia buat. Yang Allah perintah tak nak, yang Allah tak bagi dia nak. Itu ciri yang ada pada mereka yang diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Maka apa boleh kita buat? Beberapa perkara. Saya pergi jauh sikit lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, daripada peristiwa agung ini, bila kita tahu tentang azab, kita tahu tentang nikmat, maka ada 8 perkara yang boleh kita belajar daripada peristiwa ini, yang mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita. Yang pertama, adapun akan diberikan kepadamu wahai orang beriman 8 kelebihan, iaitu yang pertama Islam. Maka ketahuilah oleh kita, yang Tok Sani bagi ni yang pertama lah, kita dah masuk yang ketiga, iaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Walaupun diuji, walaupun susah, walaupun derita, jaga. Kenapa? Kita tahu peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama menyebut peristiwa ini berlaku sekitar setahun sebelum Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu disebut sebagai satu fatrah namanya Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Kenapa sedih tuan? Sebab kelab kita tak layak Piala Dunia ke macam mana? Perancis tak layak sedih, Belanda tak layak sedih. Perancis layak lah, Belanda tak layak sedih, apa lagi tak layak? Itu tak kira tahun kesedihan. Yang dinamakan kesedihan Amul Huzni ini berlaku kepada Nabi dan umat Islam pada masa itu. Apa berlaku? Yang pertamanya, wafatnya isteri kesayangan baginda Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Bayangkan, orang yang menjadi tulang belakang Nabi daripada sebelum kerasulan, daripada awal lagi, akhirnya Allah jemput pulang dalam keadaan yang tengah kritikal. Amul Huzni ini, kata para ulama tarikh, berlaku sekitar 3 tahun lebih kurang, plus minus. Jadi itu kematian ni, kewafatan ni berlaku pada saat itu. Keadaan dia sangat menyakitkan. Tak cukup dengan itu, tulang belakang hilang,
Allah jemput pulang meninggal dunia bapa saudara Nabi. Orang yang tidak memeluk Islam tapi yang selama itu memihak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi Nabi sedih. Sebaik sahaja benda itu berlaku, orang kafir Quraisy makin tunjuk belang. Dia makin kepak sayap dia. Dia buat apa? Pemulawan besar-besaran ke atas orang Islam. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan perdagangan dihentikan. Jual beli tak boleh. Yang tunang diputuskan. Makanan tak diberikan. Sehinggalah kalau kita baca dalam kitab-kitab tarikh, antaranya boleh buka dalam tarikh Ibn Hisham. Apa yang tinggal berbaki kepada Nabi dan sahabat nak makan, yang tinggal adalah pohon, kita kata pucuk daripada pohon tamar. Kat sini ada pokok sawit tak? Ada ke? Ada keliling ni. Tapi tuan-tuan pernah tengok lah pokok sawit semua tak? Pokok kurma dengan pokok sawit lebih kurang lah daun dia. Berduri, tajam, keras. Itu je yang berbaki. Adalah akar-akar pokok sikit, itu yang nak makan. Walaupun diuji dengan susah begitu, tapi Nabi dan para sahabat bertahan. Nak jaga apa? Nak jaga agama. Hifzuddin. Memelihara agama ini. Akhirnya dalam keadaan diuji yang sangat berat, Nabi dan para sahabat tak lupa pada Allah Ta'ala. Allah bagi satu hadiah yang paling agung kepada Nabi SAW, yang namanya Al-Isra' wal-Mi'raj. Dan di dalam peristiwa ini, yang nombor 5 jadi kita akan masuk, iaitu hadiah terbesar Allah Ta'ala bukan sekadar pada Nabi, tapi pada orang beriman. Sebab apa? Yang melalui Al-Isra' wal-Mi'raj, Nabi surah. Siapa? Nabi surah. Kita boleh ke? Ustaz, saya teringin kau nak rasa. Try tengok malam ni, Isra' sekali, Mi'raj tengok. Paling jauh boleh pergi ke bulan kan. Tu pun berapa juta bayar. Syekh Muzaffar naik wakil Malaysia. Astronaut pertama naik di Russia, naik ke atas. Berapa bilion duit habis seorang naik. Tak. Itu paling jauh tu, naik ke mana? Ke bulan. Tu pun bulan kan jauh sangat kan. Tapi situ je lah maksimum. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kelebihan, keseronokan, kepuasan yang sama seperti yang Nabi dapat? Nombor 5 je kita sebut. Tapi habiskan dulu nombor 4. Nombor 5 tu nama dia salat. Yang kita buat je lah. Kan kat sini pun ada mengaji bab salat dan sebagainya. Baik. Maka daripada peristiwa tersebut mengajar kita supaya menjaga agama ini dengan sebaiknya. Walaupun perlu dipertahankan sehinggalah kita tidak tinggal apa-apa pada batang tubuh kita. Tidak tinggal apa-apa lagi pada simpanan kita. Tidak tinggal apa-apa lagi kepada kita melainkan Allah dan Rasul. Kalau boleh sampai tahap tu, buatlah. Sahabat telah membuktikan. Para tabi'in telah membuktikan. Para ulama' salafus salih juga telah membuktikan. Kita baca dalam manaqib para ulama', berapa ramai para ulama' yang terpaksa makan apa je yang ada. Yang terpaksa ikat perut kerana lapar. Sebab apa? Tak ada harta. Semuanya disumbangkan semula kepada agama Allah dan Rasulnya. Nabi pernah tanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu? Sebab aku tengok banyak betul kamu infak." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, yang tinggal kepada aku Allah dan Rasulnya." Oh, ni dahsyat. Yang tinggal Allah dan Rasulnya. Kita try tengok malam ni. Tu kat pintu tu ada tabung ihya satu. Tu merah tu tabung apa? Tabung apa? Sekolah kafar. Tuan-tuan nak keluar, saya arahkan mengurusi surau dengan AJK kunci semua pintu. Kita tinggal 2 ni, muslimin kat sini, muslimat. Nak keluar masuk semua dah tu. Yang buat bayar duit, buat keluar semua. Geran tanah, geran motor, kunci rumah, kunci kereta tinggal tu. Boleh buat tuan-tuan? Saya pun tak boleh buat. Kenapa? Bagi kunci kereta aku nak balik dengan apa kita tadi? Bagi kunci rumah malam ni tidur mana? Bagi semua duit, jagi nak beli pampers susu anak. Tak ada duit Ustaz, sungguh. Tapi itulah kita. Termasuklah saya tuan-tuan. Tapi sahabat tak bagi semua. Begitulah sahabat yang lain. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab itu sahabat. Ada sahabat yang dia ada 8,000 dinar. 8,000 dinar. 4,000 bagi untuk Islam, 4,000 lagi nafkah anak dan isteri. Dia tak ada apa-apa. Pakaian pun tak cukup. Cukup tutup aurat. Bagi sungguh pada agama Allah SWT. Sebab tu maqam mereka sangat mulia di sisi Allah. Kenapa mereka buat begitu? Menyumbang untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Islam. Jadi kita cubalah yang sedemikian rupa. Alhamdulillah kita tengok surau kita pun imarah kan. Aktiviti macam-macam kita pun mari. Jadi kita pertahankan benda itu. Heret ramai lagi kawan-kawan, anak-anak, kaum keluarga untuk bersama. Sebab apa? Nak menjaga syiar dan nak menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang keempat selesai. Yang kelima, baru dah nak masuk tentang ibrah yang terbesar. Kat sini nak lama pun tinggal 10 minit masa tu. Tengoklah macam mana. Yang kelima yang namanya salat.
Tuan-tuan, kalau mengaji dalam kitab-kitab fiqh, antara bab yang terpanjang Kitabus Salah namanya. Bab pada membincangkan tentang salat. Sebab detail yang kita belajar zaman sekolah, dalam buku teks dan sebagainya, itu terlalu asas. Sehingga detailnya salat, kenapa tak jari macam ni pun ulama bincang. Ni apa nisbah dia? Dia ada pengiraan. Kalau pengiraan nombor dalam bahasa Arab ni, sebelah tangan ni 1000 boleh kira ni. Dah letak kat sini ni, ada orang letak kat sini tahiyat ni 50 berapa ni, semua ada sedetail itu. Dan kenapa Nabi buat perincian semua ada. Jadi kau nak bincang panjang, malam ni kita pergi ringkas. Bila sebut bab salat, ia pengajaran paling agung. Sebab apa? Kalau kita nak dapat rasa mi'raj macam Nabi, tak payah mimpi tuan, memang tak ada. Sahabat pun tak dapat. Yang dapat Nabi seorang. Ni khusus. Benda ni khusus hadiah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Cuma bagaimana kita nak dapat rasa itu? Mi'raj orang beriman, kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun mi'raj orang beriman itu padanya salat. Semayang tu lah. Tapi lebih tepat kita sebut salat. Salat kita itulah yang menjadi mi'raj orang beriman bertemu Allah SWT. Kalau tuan-tuan saya sebut malam ni mungkin tak berasa sangat. Tuan-tuan cuba hadapi masalah. Sebulan 2 lagi orang lelaki akan hadapi masalah. Kenapa nak raya? Ni kepala fikir baju raya nak beli, waktu tu orang perempuan saat kegembiraan. Sebab apa? Tukar langsir, tukar sofa. Dia beza-beza lah. Orang lelaki waktu tu waktu kesedihan. Kalau Nabi ada amul huzni, kita ada syahrul huzni. Orang lelaki lah, bulan kesedihan, bulan nak raya tu. Waktu tengah sedih tuan-tuan, kita mari surah Al-Yaqin, ambil wudu, sebut dengan jujur dalam hati, apa kita rasa? Tenang. Buat apa tu? Baru wudu. Langkah masuk ke pintu, semayang tak? Tak lagi. Apa rasa? Tenang lain dah. Yang serabut tadi hilang kejap. Apatah lagi jika kita salat, tak kira lah salat wajib, salat sunat, paling kurang 2 rakaat. Waktu tu kita akan rasa ketenangan yang tak dapat dirasa di tempat yang lain. Kalau dalam bahasa psikologi disebut alpha state. Tu bahasa barat lah. Bahasa kitanya khusyuk. Kenapa dirasa ketenangan? Sebab waktu itu hanya aku dan Allah Ta'ala. Kalau kita belajar juga dalam bab salat, takbiratul ihram maknaha takbir yang mengharamkan semua perbuatan di luar salat ketika salat. Angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain habis. Tidak ada yang boleh melawan, menidakkan kebesaran keagungan Allah. Maka masalah yang besar waktu tu kecil. Sebab apa? Allah Maha Besar. Keserabutan yang dahsyat tak cukup dahsyat. Sebab apa? Allah Maha Besar. Angkat je takbir, semua perbuatan di luar salat yang halal menjadi haram seketika. Sampai bila? Sampailah rukun qauli yang terakhir, iaitu yang kelima, namanya salam yang pertama. Lepas tu baru boleh masuk balik benda lain yang kepala. Apa kita ingat waktu salat? Kita dan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu membuktikan atau membenarkan proses ta'abbud, tawajuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu salat ni bukan benda kecil. Jangan tengok bila ada orang buat daurah salat, tak payah pergi, aku reti dah semayang, saya buat pun nak ngajar. Tengok pula muka ustaz muda lagi, baru 30 ustaz, dia kata ngajar apa saya hidup lama lagi. Saya buat di Bangi daurah salat, datang berapa orang? Adalah 20 orang. Orang lain, ustaz ambil lah tajuk berat sikit, dia kata. Tahu solat ni tahu lah ke dah? Saya tanya, tanya sikit boleh? Boleh ustaz. Dalam Fatihah ada berapa kali syaddah? Dia tengok, apa ustaz tanya gitu? Dia dah kata solat senang. Ustaz tak boleh cakap gitu dengan saya. Dah sungguhlah kata solat senang, saya tanya yang senang. Saya pun tanya lagi, takbiratul ihram makna dia apa? Dia kata Allah Maha Besar. Tak, tu lafaz takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu sendiri apa makna dia? Diam, hijau muka dia. Sebab tu jangan nampak benda tu kecil. Sebab salat ni benda paling besar, paling agung, yang kita kena ambil, kena belajar, kena dalami, kena fahami sampai habis. Bayangkan hari tu kami ada satu daurah kitab salat dengan Ustaz Asnan, tu imam kita berada. Saya tanya satu soalan, bukan satu, 13 soalan. Yang mana 13 soalan. Tuan-tuan, saya mengajar kitab salat ni macam-macam kitab. Tuan-tuan sebut daripada Munatul Musallinya, daripada Safinah, daripada Wisyah, pergi Matlaq, buka semua kitab fiqh bab salat, memang mengajar. Tiba-tiba saya dipanggil ke satu program anjuran Persatuan Orang Pekak Malaysia. Saya kat sini, sebelah saya mufti. Kami panel 2 orang. Tanya tu, ada soalan saya jawab, yang tak boleh pasti kat mufti lah. Tapi daripada kami berdua ni, ada 13 soalan tak boleh jawab.
Ni mufti sebelah ni. Kau ustaz kecil ni saya. Sebab apa yang tanya orang buka? Maka bendanya sangat berbeza. Dia kata, ustaz kami ni, dia cakap guna itulah. Dan tu kali pertama saya jumpa anti yang Chinese. Tuan-tuan biasa tengok berita TV2 tak? Yang dekat bawah seorang duk gerak tangan gitu kan. Dia jadi tukang penterjemah gitu. Saya kata, ada lagi orang ni. Tua dah, rambut putih lah, Chinese, perempuan. Dia tanya kawan ni, terjemahlah, bagi tahu kat kami apa benda dia cakap tu. Dia kata, ustaz, salat ada rukun qalbi, qawli, fi'li. Kami ni pekak, automatik tak boleh cakap. So rukun qawli kami kat mana ustaz? Dia kata, payah nak jawab. Tuan-tuan boleh tolong jawab dah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, maka yang kami terpaksa buat adalah pergerakan tangan. Ni lebih pada 3 pergerakan berat ni. So batal ke tak solat kami ustaz? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Garuk kepala saya. Itu 2 baru tu. Ada 3. Soalan banyak tapi ada 13 soalan saya tak boleh jawab. Saya tanyalah waktu kami tu. Syekh Asnan pun buka cek dan kitab tu. Ui, jarang jumpa soalan ni kata. Dah sungguh saya first time dengar dalam hidup. Duduk di pondok lama kok, tapi tak jumpa soalan tu. Rupanya banyak lagi benda. Dan ajib subhanallah, ulama dah jawab benda tu dalam kitab. Ada. Orang barulah terjawab soalan. Jadi saya pun telefon balik mengurusi dia, bagi tahu jawapannya gini. Dia okey. Rupanya benda tu ada dalam Islam. Detail. Sebab tu jangan anggap salat ni benda kecil. Sebab dia mi'raj orang beriman bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah soalan-soalan yang kita tak mampu sampai dalam akal fikiran kita ni, rupanya benda tu ada. Dan besar ni perbincangan tentang salat. Patutlah Allah Ta'ala sebut kesan salat ni luar biasa. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ni kata Allah Ta'ala, dia akan cegah perbuatan fahsya. Fahsya ni dosa-dosa yang berat-berat lah. Zina, judi, arak, bunuh orang sebagainya. Wal munkar, dan dosa-dosa yang lain. Dengan syarat salat tu betul-betul mencapai martabat yang Allah nak. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan khusyuk itu sendiri, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibn Kathir, Khatib Imam Syarbini jawab soalan khashi'un. Khashi'un ni paling kurang macam mana? Macam kita jawab masing-masing. Macam mana nak kata khusyuk? Solat saya tadi ni ustaz, khusyuk ke tak? Dia ada paling kurang 5 penanda aras. Kalau capai 5 ni, minimum lah tu. Kalau tak, memang tak tahulah ke laut. Nah, sehingga Nabi SAW pernah sebut satu hadis. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Wafi Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Mustafa di Bukhari nakalkan hadis ini. Orang yang salat dia tak sampai martabat yang nak di sisi Allah. Ya Allah Ta'ala nak terima ni, akan digumpalkan salat dia itu seperti kain yang buruk. Fatribuhun, dan dipukul balik ke wajah mereka. Maknanya apa? Allah Ta'ala tak terima. Jadi tanya balik diri kita, tahu ke tak apa 5 syarat minimum itu? Sebab tu salat bukan benda main-main. Dan itu pengajaran paling besar yang kita kena ambil daripada peristiwa agung ini. Tak? Kat sini ada kuliah salat. Tak yang ni Tok Imam boleh bawa ni. Khatam dah itu murni. Dia tak bagi tahu, saya bagi tahu tadi. Lepas ni paksa Tok Imam mengajar. Dia khatam dah itu. Taib. Nak sebutnya apa? Kena bagi detail. Ilmu biar dakik sungguh, supaya apa? Kita buat amalan itu dengan rasa, dengan ilmu, dan mudah-mudahan kita mencapai peringkat yang disebut halawatul ibadah. Di sanalah akan berjumpa dengan satu titik, nama dia kekhusyukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang kelima. Masa tinggal 2 minit. 5, 3 saya ambil awal, 2 di sini. Dalam ni usah ditambah lagi, ada 8 baru 2. Kita tengoklah yang mana yang dah. Kemudian daripada peristiwa agung ini menegaskan kepada kita, saya combine lah sedang, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nak ceritakan walaupun berat kehidupan di atas muka bumi Allah, ujiannya, cabarannya, usaha mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar kena diteruskan. Sebab itu ketika Nabi turun selepas peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi kumpulkan penduduk Quraisy di kota Makkah Al-Mukarramah. Mari sini, Nabi kata, aku nak cerita sikit pada kamu. Semalam aku pergi Masjid Al-Aqsa di Palestin. Respon orang masa tu macam mana? Dia kata Muhammad gila dah. Itu kata mereka. Failak, celakalah atas mereka. Sebab apa? Mengatakan yang tidak benar ke atas Nabi SAW. Tidak cukup dengan itu, mereka memperolok-olokkan Nabi SAW. Dia kata dulu tak apa lagi lah, ni dah teruk sangat, dia kata. Sebab apa? Kata pergi Palestin, lepas tu dia cerita naik ke langit pula. Allah mengarut, dia kata. Dia tak sebut Allah lah, dia percaya benda Tapi itulah keadaan mereka. Tapi Nabi give up ke? Tak. Malah kata para ulama tarikh, bila Nabi umum je,
ada sebahagian yang tak kuat iman, asalnya Islam, murtad balik. Kenapa? Dia kata mengarut. Ini sampai maksimum. Tapi ajib, subhanallah tuan-tuan, kalau buka dalam kitab-kitab tarikh kita akan jumpa yang membenarkan peristiwa ini bukan sekadar orang Islam. Zaman bila ni? Zaman dulu lagi. Waktu zaman Nabi ada lagi. Telah ada orang bukan Islam yang membenarkan peristiwa ini. Saya ambil kisah tu sebagai penutup. Kisahnya panjang. Abu Sufyan bawa rombongan berniaga daripada Makkah. Nabi kat Madinah dalam masa tu. Abu Sufyan ni terkenal sebagai pedagang yang sangat masyhur dan handal dalam ilmu perniagaan. Kalau dia berniaga mesti untung. Dia bawa lah pergi kat mana-mana suq pun. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab sirah Syekh Abdullah Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dia akan cerita beberapa pasar yang ada di Jazirah Hijaz, daripada atas Syam sampai bawah Hadramut di Yaman. Banyak lah. Jadi Abu Sufyan dia pergi mana pun mesti untung. Suatu hari dia bergerak untuk berniaga di Syam. Syam ni 4 negara: Urdun, Filistin, Lubnan, Suriah. Sekarang ni lah Jordan, Filistin, Lubnan, Syria. 4 tu dulu satu negara, nama dia Syam. Sekarang dia pecah-pecah. Baik. Yang memerintah bumi Syam masa tu namanya, kalau dalam buku sejarah dia tulis Herakla, dan kita sebut Harakal, atau orang putih panggil Hercules. Tuan-tuan tu sudah bagilah anak tengok kartun tu ada kat TV lah. Hercules dia apa, real warrior ke pun. Tu sudah bagi anak tengok. Itulah orang yang menentang dan menidakkan ajaran Nabi SAW. Saya ringkas je cerita. Abu Sufyan pergi ke Syam, penguasa waktu tu Harakal atau Herakla. Jadi bila Abu Sufyan sampai, dia dapat satu surat daripada siapa? Nabi SAW yang mengajak pembesar-pembesar dunia masa tu untuk memeluk Islam. Pendek cerita, dia pun panggil Abu Sufyan. Tahan dalam istana dia, pengawal keliling ni penuh lah. Dia kata, wahai Abu Sufyan, aku dengar kau datang daripada Mekah. Ya, aku dapat surat daripada seorang penduduk Mekah yang sekarang duduk di Madinah. Aku nak tanya engkau, kalau benar katakan benar, kalau tidak kau nampak keliling tu semua askar-askar dia. Abu Sufyan kata, ya, aku cerita yang betul je lah. Maka ditanyakan tentang Nabi SAW. Abu Sufyan terpaksa mengaku, benarkah seorang pemuda nama Muhammad dia dakwa dia Rasulullah? Ya, gini. Abu Sufyan tak dapat nak tipu langsung, sebab apa tu, penuh askar keliling. Tapi waktu tu Abu Sufyan belum Islam. Abu Sufyan Islam ketika Fathu Makkah, kan? Semua makruf tentang benda itu. Yang Nabi tawarkan siapa nak selamat pergi 2 tempat, Baitullahil Haram atau rumah Abu Sufyan. Tak, baik. Kita berhenti azan ke macam mana? Berhenti azan lah. Kita berhenti azan sekejap. Kemudian saya sambung sikit lagi dan kita akan tutup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد
Baik, kita mau sikit lagi insya-Allah, kemudian kita akan berhenti solat Isyak. Selepas ditanya, ringkas je lah, banyak soalannya. Soalan akhirnya, yang terakhir, kata Abu Sufyan, baik, semua tadi itu benar, tapi ada satu benda kalau aku sebut, engkau akan dapati bahawa Muhammad adalah penipu. Maka kata Haraqal kepada Abu Sufyan, apa benda tu? Dia kata, baru ni dia dakwa, dia datang daripada Mekah, mari ke tempat engkau di Syam, di Palestin ini. Kemudian naik ke langit, kemudian turun balik, kemudian balik ke Makkah Al-Mukarramah. Berlaku semua itu dalam satu malam. Kau agak-agak betul lagi ke Muhammad kalau macam ni? Maka saat itu Haraqal kata, kalau yang ni tipu lah. Mustahil dari sudut hukum akal pada masa tersebut ia berlaku. Tiba-tiba bangun seorang batrik. Batrik ni, kalau Islam kita kata ustaz lah, gitulah kan? Ustaz dia lah, padri ke apa nak panggil, batrik lah. Dia kata, kalau yang tu aku kata benar. Terkejut Haraqal, terkejut juga Abu Sufyan. Sebab apa? Sejauh-jauh bumi Syam masih ada orang yang mempercayai Muhammad, sedangkan Islam belum sampai sana lagi secara meluas pada masa itu. Maka Haraqal bertanya kepada Batrik tadi, kenapa engkau kata benar? Dia kata, wahai Haraqal, dalam kitab kita, kata mereka, diceritakan nanti akan ada seorang Rasul akhir zaman yang akan datang ke tempat ini, dan pada malam datangnya Rasul atau Nabi tersebut, pintu Masjid Al-Aqsa tu tak boleh ditutup. Jadi ada suatu malam, dalam dia banyaklah jawatan dan sebagainya ni, mana keturunannya tu tugas tutup pintu Masjid Al-Aqsa sepanjang malam. Dia kata, ada suatu malam yang aku tak boleh tutup, dan aku yakin pada malam itulah berlakunya peristiwa tersebut. Sebab apa? Kita tahu malaikat Jibril yang parking lah, kita istilah kita sebut parking lah. Tuan-tuan baca dalam Kifayatul Muhtaj akan jumpa dengan lebih panjang lebar. Diletakkan borak di sana sementara Nabi solat di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan bayang sejauh-jauh perjalanan di bumi Syam, yang mengiktiraf budak bukan orang Islam, membuktikan ketika Allah nak membenarkan janjinya, ia akan diakui oleh sesiapa pun, baik orang tua, orang muda, kecil besar, Islam bukan Islam, semua boleh berlaku. Hatta di zaman moden ini pun tuan-tuan, kalau kisah Batrik tu kita payah nak fikir, kita kata ya ke ustaz sampai macam tu. Di zaman moden ini tuan-tuan, yang mengakui kerasulan Nabi, kehebatan keagungan Nabi juga ramai di kalangan orang bukan Islam. Tuan-tuan boleh cari buku di kedai, Melambak ada jual, nama buku tu 100 Most Influenced People in History in the World. Dia cerita 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah di dalam dunia. Yang susun buku tu siapa? Michael H. Hart, seorang penganut agama Kristian. Dia senarai 100 manusia paling berpengaruh dalam dunia dengan sebab-sebab yang sangat kuat. Sedangkan dia penganut agama Kristian, Jesus Christ letak nombor 3. Nombor 2 Thomas Edison yang buat lampu ni.
Adalah alasan kenapa dia letak. Tapi nombor satu siapa? Muhammad, peace be upon him, dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bagi alasan kenapa ditulis. Dia kata Muhammad lah satu-satunya tokoh yang berjaya dalam dua lapangan, religion and secular. Pada dia pentadbiran pengurusan negara itu sekular, ikut dia lah. Tapi dia terpaksa mengiktiraf itulah kelebihan yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman bila? Zaman kita sekarang. Buku dia melambak ada di kedai. Buku tentang leadership. Nak menceritakan kepada kita ketika Allah nak mengangkat dan memuliakan, Allah boleh buat dalam masa yang sangat pendek dan cepat. Dan dibuktikan, dibenarkan pula oleh orang-orang yang bukan agama Islam pun. Menjadi pengajaran yang cukup besar kepada kita dalam peristiwa ini. Bahawa usaha untuk mengajak manusia kepada kebenaran jangan berhenti walaupun orang tak suka. Mencegah kemungkaran juga kena berjalan walaupun orang tak setuju. Kelak mungkin bukan kita yang dapat merasai nikmatnya, tapi orang lain. Dan Allah Ta'ala lah yang berhak untuk membuktikan bahawa benda itu sangat benar dan tepat. Sebagaimana bila Nabi ajak, walaupun ada orang yang keluar daripada Islam, tapi akhirnya bila hijrah ke Madinah, itu hadiah khusus Allah kepada Nabi dan para sahabat. Hijrah ke sana, Islam berkembang dengan sangat dahsyat. Sebab apa? Allah telah tapis yang tak boleh pakai ni. Tapi habis dah. Bila bawa ke Madinah ni yang betul-betul pure, yang sangat-sangat luar biasa akidah, keimanan mereka, akhirnya Islam berkembang dengan sangat dahsyat dan luar biasa di kota Madinatul Munawwarah. Dalam tempoh lebih kurang 43 tahun. Lebih kurang 40 tahun je. Zaman Nabi SAW lebih kurang 10 tahun. Kemudian 4 Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin Nabi sebut. Syekh Fahmi naqalkan hadis ni dalam hadis pertama kita akhir zaman beliau. 4 ni total lebih kurang 40 tahun Islam berkembang hampir ke seluruh dunia. Terutamanya 11 tahun zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga berjaya balik menawan bumi Filistin dan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kisah itu pun panjang juga. Dalam kisah itu pun para batrik itu memeluk Islam kerana telah diceritakan orang yang menakluk bumi Filistin adalah seorang pemimpin yang adil yang datang untuk menakluk dengan 17 kesan carik di baju. Mana baju lusuh buruk tentang koyak, tampai-tampai ada 17 tempat. Sebab tu bila Sayyidina Umar sampai, para batrik ini kerumun Sayyidina Umar, cek yang tu dulu. Rupanya benar, memang ada 17 tempat koyak kat baju Sayyidina Umar. Siapa beliau? Amirul Mukminin, yang memimpin negara Islam yang sangat besar pada masa itu. Yang benarkan tu para batrik yang bukan Islam ambil dalam kitab mereka. Allah Ta'ala boleh mengangkat siapa yang Allah Ta'ala nak angkat. Jadi belajarlah daripada perkara tersebut. Usaha dakwah ini jangan kita hentikan, kerana di sana akan terdapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya rasa padan sekadar tu dulu untuk malam ni. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pun lebih kurang sejam dah lah ni, lebih kurang 53 minit perbincangan kita tentang ibrah daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Saya ulang balik secara ringkas. Yang pertama kita mulakan dengan surah Al-Isra' tadi. Allah mulakan dengan lafaz tanzih, mensucikan Allah daripada semua benda-benda yang tidak benar, maka ia menjadi jawapan untuk membenarkan semua perkara ini. Baik, itu yang pertama. Dan tuan-tuan nak lebih detail lagi tentang lafaz tanzih dan sebagainya, boleh tanya dan kuliah Fadhil Ustaz Hazim lah. Ustaz Hazim mengajar kharidah sini. Kharidah dalam kharidah akidah kitab kharidah bahiyah tak? Risalah tauhid, akidah banyak. Tapi dalam muqaddimah akidah Al-Sunnah wal Jamaah akan dibincangkan tentang perkara-perkara ini, tentang ilahiyat. 3 perbincangan utama tauhid: ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Bab ilahiyat ada detail perkara ini, tapi saya sebut secara ringkas tadi. Yang keduanya kita cerita bagaimana nak menjadi hamba yang terbaik berdasarkan ciri-ciri yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tadi, kita ceritakan bagaimana untuk memastikan diri kita ini menjaga atau memuliakan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar jaga. Sebagaimana sahabat yang diuji, Nabi yang diuji tapi menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana akan beroleh kebaikan. Yang keempat tadi, yang panjang sikit kita cerita tentang salat, itu pengajaran paling agung, paling besar daripada peristiwa ini. Dan yang kelima, menyeru yang ma'ruf, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Usaha ini jangan henti, kerana apa? Ia akan memberikan kesan kepada kita. Kalaupun orang tak nak dah, insya-Allah Allah akan buktikan dengan orang-orang lain yang akan membenarkannya. Tak kiralah dia itu Islam ke bukan Islam, kalau Allah telah pilih, maka saat itu akan terselah dan terzahirlah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan secara asas apa yang kita ambil daripada kitab Kifayatul Muhtaj yang sangat panjang, yang membincangkan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kita beroleh manfaat daripadanya dan mengalirlah pahala kepada musannif yang mengarang kitab ini, Syekh Daud Ibn Abdullah Al-Fatani rahimallahu ta'ala. Dan juga kita dapat melakukan sesuatu untuk kebaikan diri kita, agama kita ini, insya-Allah biiznillah. Jadi saya rasa pada nuskhadat untuk malam ni, marilah sama-sama kita akhirkan dengan bacaan doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر من القيامة. اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.